Apa yang cuba disembunyikan Menteri Agama Perikatan Nasional? Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa begitu dibenci oleh pimpinan UMNO dan juga PAS sehingga pelbagai fitnah dilontarkan ke atas beliau setelah Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 dan beliau diberi tanggungjawab sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dalam tempoh 22 bulan itu, beliau telah menjolok sarang tebuan UMNO yang enak bergantung di pohon lembaga tabung haji yang dibajai oleh 8.41 juta pendeposit. Kebencian itu berterusan sehingga diadakan satu siasatan di Raja RCI untuk menyiasat kononnya ada penyelewengan semasa beliau memegang jawatan Menteri Agama ketika itu. Untuk menunjukkan RCI ini bukan hanya mahu memburukkan kerajaan Pakatan Harapan, maka penyiasatan ditumpukan kepada isu-isu pengurusan dan operasi lembaga tabung haji itu bermula 2014 sehingga 2020. Untuk rekod, pemimpin UMNO Datuk Seri Abdul Aziz Rahim adalah pengerusi tabung haji pada tahun 2013 hingga 2018. Apabila Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, jawatan tersebut diserahkan kepada Tan Sri Muhammad Nur Yusof yang juga seorang akauntan profesional. Beliaulah yang menerajui tabung haji sehingga keluar daripada kemeluk keuangan yang dahsyat bersama Ketua Pegawai Eksekutif CEO Datuk Seri Zukri Samad yang meletakkan jawatan sekitar 2019 kerana masalah kesihatan. Lalu pada 1 September 2019, Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof dilantik sebagai CEO tabung haji untuk meneruskan operasi institusi Islam itu sehingga 5 Mei 2021 lalu. 2 hari lepas, beliau berkongsi pengetahuannya bagaimana tabung haji diselamatkan. Setiap kali bajet dibentangkan di Parlimen, di antara maklumat pertama yang saya cari ialah senarai jaminan komitmen kerajaan Malaysia. Sekarang ini ianya disenaraikan di dalam buku tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan. Menurut penjelasan Kementerian Keuangan, punca kuasa komitmen jaminan adalah Seksyen 14 Akta Tata Cara Keuangan 1957. Jika kita tengok senarai komitmen jaminan pada tahun 2022, ianya berjumlah 200 bilion ringgit dan merupakan 65% daripada jaminan kerajaan atau GG secara keseluruhannya, kata Nik Hashuddin dalam rencana di Facebook beliau. Katanya 4 syarikat terbesar yang diberikan komitmen jaminan ialah Dana Infra Nasional, Prasarana Malaysia, Malaysia Rail Link dan Urus Harta Jemaah UJSB. Beliau menjelaskan bahawa UJSB adalah syarikat tujuan khas SPV yang dimiliki penuh oleh Menteri Keuangan diperbadankan MOF yang mengeluarkan sukuk-sukuk berjumlah 20 bilion ringgit kepada tabung haji apabila ia membeli aset-aset bermasalah tabung haji yang hanya bernilai 9.9 bilion ringgit di dalam proses penstrukturan semula keuangan tabung haji di akhir tahun 2018. Ini membolehkan tabung haji memenuhi kehendak Akta Tabung Haji bahawa asetnya mestilah melebihi liability sebelum membayar apa-apa keuntungan kepada pendeposit. Jelasnya, Nik Hashuddin membangkitkan bahawa selepas penstrukturan berkenaan ada 2 tuduhan besar yang dilontarkan ke atas tabung haji. Pertama, tabung haji telah menjual aset kepada orang Cina, dan yang kedua, pembayaran sukuk-sukuk berkenaan disangsikan kerana kerajaan tidak memberikan jaminan penuh kepada UJSB. Menjawab tuduhan pertama, beliau berkata tidak ada sesiapa yang membawa bukti UJSB tidak dimiliki oleh MOF Incorporation. Katanya sama ada Menteri Keuangan China, Melayu maupun bangsa-bangsa lain ia tetap dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Bagi tuduhan kedua pula, Nik Hashuddin berkata ternyata komitmen jaminan dianggap oleh Kementerian Keuangan sebagai jaminan yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan. Menurut beliau, inilah sebabnya pembinaan infrastruktur negara dapat dibayari menerusi syarikat-syarikat seperti Dana Infra dan juga Prasarana. Bukankah kita sudah menikmati infrastruktur berkenaan apabila menaiki LRT dan MRT setiap hari? Mengapa kita tidak pula was-was berkenaan pembiayaannya yang diberikan komitmen jaminan? Soalnya, beliau mengambil contoh bukti bahawa kerajaan persekutuan akan melunaskan tanggungan yang diberikan komitmen jaminan ialah suku SRC International. Dari senarai yang diberikan, kerajaan persekutuan sudah membayar sepenuhnya sukuk yang berjumlah 4 bilion ringgit itu. Sampai hari ini kita tidak tahu ke manakah sebenarnya 4 bilion ringgit dana yang diberikan kepada SRC International selain dari sejumlah kecil yang menjadi bukti di mahkamah, ujarnya sambil menempelak pemfitnah tabung
tabung haji. Namun kerajaan Malaysia tetap memenuhi komitmennya. Merujuk kepada senarai komitmen jaminan kerajaan ini, beliau berkata jumlah komitmen kepada UJSB meningkat dari 21,526 bilion ringgit pada tahun 2021 kepada 21,957 ringgit pada tahun 2022. Ini ialah pertambahan nilai sukuk yang perlu dibayar kepada tabung haji berdasarkan kadar keuntungan sukuk-sukuk berkenaan. Pertambahan nilai atau value accretion ini diambil kira sebagai keuntungan kepada tabung haji berdasarkan peruntukan piawaian keuangan MFRS 9. Di akhir tempoh sukuk-sukuk berkenaan, jumlah ini akan meningkat kepada 27 bilion ringgit. Ini bermakna di dalam menyelamatkan tabung haji, kos yang perlu dibayar oleh rakyat Malaysia ialah lebih kurang 17 bilion ringgit jelasnya. Menurutnya, sukuk-sukuk yang diberikan komitmen jaminan ini menyebabkan tabung haji masih mampu membayar pengagihan keuntungan sehingga sekarang. Walaupun sudah ada 2 kerajaan selepas sukuk-sukuk ini diterbitkan, tidak ada kerajaan yang seterusnya mendakwa sukuk-sukuk ini tidak laku. Jadi semua tuduhan yang dilontarkan itu kiranya tipulah, tegas Nik Hashuddin. Jom Channel bersetuju dengan pandangan beliau bahawa sesiapa pun yang mentadbir kerajaan, komitmen yang diberikan berdasarkan tata cara keuangan kerajaan akan terus mengikatnya untuk melunaskannya. Penipuan itu juga dilihat bertujuan memburukkan mujahid. Tetapi kenapa Menteri Agama Kerajaan BNPN, Datuk Idris Ahmad membisu seribu bahasa mengenai penipuan pemfitnah tabung haji ini? Malah beliau turut sibuk dengan RCR yang kononnya siap pada Julai. Tetapi sehingga hari ini Oktober, kita tidak tahu apa terjadi kepadanya. Sama-samalah kita hayati dan belajar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini. Dari Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, nescaya Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Hadis riwayat Muslim. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.